Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini yang ke berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, daripada syawahid menafikan illah ialah apa yang berlaku pada kewujudanmu, sama ada dalam bentuk ijad, penciptaan, atau kehendak kerana tak sah bahawa adalah sesuatu daripada demikian itu menjadi sebab daripadamu. Inilah yang diterangkannya. Syekh Ibn Ajibah rahimahullah berkata, daripada perkara yang menunjukkan bahawa permohonanmu bukan sebagai penyebab dalam pemberiannya bagimu kerana wujud inayahnya denganmu sebelum zahirmu lagi. Syekh Al-Buti rahimahullah rahimahullah berkata, inayah Allah Subhanahu wa taala dengan hamba merupakan kasih sayang Allah sejak azali sebelum ia diciptakan lagi. Begitu juga sebelum diberi pilihan daripada dirinya salah satu daripada dua jalan, kebahagiaan dan kecelakaan. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aynama kunta hina wajahatka inayatuh wa qabalatka ri'ayatuh lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujud ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdali wa azimun nawali. Maksudnya, perhatian Allah kepadamu bukanlah kerana sesuatu yang lahir daripadamu. Di manakah kamu ketika perhatiannya menghala kepadamu dan pemeliharaannya mengenaimu? Pada azalinya tidak ada pengikhlasan amalan dan tidak ada juga kewujudan keadaan. Bahkan di sana tak ada apa-apa melainkan semata-mata limpah kurnia dan pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Inayatuhu, perhatian Allah, riayatuhu, pemeliharaannya, ikhlasu a'mal, mengikhlaskan amalan, wujudu ahwal, kewujudan keadaan-keadaan, mahdul ifdal, semata-mata limpah kurnia. Mafhum hikmah. Inayah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk semenjak azali dengan kurniaannya, apa yang kamu tuntut dan bukanlah ia terhasil daripadamu sesuatu pun seperti dua, inilah hakikatnya. Seperti doa, inilah hakikatnya. Syekh Al-Wasiti rahimahullah berkata, aksamun kusimat wa nu'utun wa ahkamun ujriyat kaifa tustajlabu biharakatin au tunalu bisiayatin. Segala bahagian dibahagikan, sifat dan hukum dilaksanakan. Bagaimana kamu dapat menarik dengan segala pergerakan atau mencapai dengan segala usaha? Allah berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Penyeru itu berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, ia mudah bagiku kerana sesungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu sedang kamu pada masa itu belum ada sebarang apa-apa pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku dengan hidayah petunjuk, nescaya akan menjadikan daku daripada orang yang dibawa hadir, yakni untuk menerima balasan azab. Penyair berkata, bila amalin minni ilaihi tasabtuhu siwa mahdhi fadlin la bisyai'in yu'allalu. Tanpa usaha daripadaku kepadanya aku berusaha, selain hanya kelebihan tak dengan sesuatu sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, jaffatil aqlamu wa tuyatis suhuf. Keringkanlah segala kalam, yakni mata-mata pena, dan dilipat segala suratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Tiada ada suatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tak ada apa yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Buti rahimahullahu taala menyatakan, inayah Allah terhadap hambanya merupakan latifatullah sejak azali, yang yakni sebelum wujud makhluk, untuk dipilih bagi dirinya salah satu jalan bahagia atau celaka. Inilah yang wajib diimani dengannya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hikmah yang kita bincangkan pada hari ini ialah menggambarkan kepada kita bahawa hasilnya semuanya daripada Allah Rabbul Alamin. Allah bagi semuanya kepada kita ni, tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, miskin, semua Allah punya dan semua Allah bagi. Dan Allah tak ada sebarang yang terlepas pandang. Dia prihatin kepada semuanya. Bila dia prihatin kepada semuanya, maka di situ kita kena redha, kita kena syukur, kita kena bersedia. Kalaulah ujian kita sabar, kalaulah nikmat kita syukur, dan jumlah itu kita redha, maka barulah dipanggil inayah. Kita tahu Allah bagi, itulah hakikat hamba. Seperkara yang penting kita tahu ialah, taklah kala kita hidup di dunia ni, tak ada seorang pun dia hidup di dunia ni dia rasa puas hati. Tak dapat puas hati, tuan-tuan. Dalilnya bila kita dapat sesuatu, kita nak hal lain pula. Dapatlah. Sekarang kita nak sebuah kereta, biar kecil pun, kacil pun tak apa. Bila dapat tak jadi kacil, nak besar lagi. Begitulah sampai kepada tahap tu. Sebab itu kita tengok pelik, orang kita yang miskin, yang sederhana, yang middle class, dia naik atas jalan raya, tiba-tiba dia tengok ada orang bawa motosikal Ducati ke, motosikal BMW ke, tanya berapa harga, orang kata 140,000 contohnya. Allah kata dia, bagi aku bazir sangatlah, baik aku cari Toyota Camry, boleh bawa anak bini, keluarga semua sekali. Hak ni dia seorang je. Bukan isu tu. Sebab dia tak fikir macam kita fikir. Bagi dia duit dia lebih, dan semangat sasaran sebab tak cukup lagi, dia nak cara lain. Dia panggil kepuasan. Bila kepuasan ni kita tak boleh nak ukur. Masa kita tak ada, memang kita cakap macam tu. Masa kita tak ada, macam tu. Jadi di situ nak gambarkan sifat dunia memang tak puas.
Sebab itu kata pujangga Arab, nagdu wa naruhu li hajatina wa hajatu man asha la tanqadi. Kita duk pagi-pagi, duk petang-petang sibuk dengan hajat kita. Hajat orang hidup tak habis-habis. Lepas satu, lepas satu. Ada je. Adakah selesai? Jawab dia, tak selesai. Bila tak selesai, inilah yang berlaku. Oleh kerana itulah kita katakan bahawa amat penting bagi kita mengetahui akan hakikat kehidupan ini. Dunia dia memang tak puas. Yang kedua, dunia ni tempat ujian. Kalau tadi tak puas macam dapat apa-apa dah, memang tak puas sangat, tak puas. Dunia ni tempat ujian. Bila tempat ujian, setiap orang ni kena uji semua. Orang kaya kena uji, orang miskin kena uji, orang sakit kena uji, orang sihat kena uji. Orang sakit bila dia tengok orang sihat, dia kata apa dalam kepala otak dia, dalam hati dia kata, rugi sungguh, sihat. Sihat dia sihat. Dia sihat. Dia tak ambil peluang masa sihat tu nak menambahkan pahala di sisi Tuhan. Kalau aku sihat, aku pergi masjid. Kalau aku sihat, kalau tuan-tuan, kalau dapat dah? Tak dapat. Kalau aku tak dapat, kalau aku kaya, aku nak sedekah 15 juta, demu 15 riyal dak sedekah masjid. Kalau ni sedap duit seorang. Kalau ni boleh, tapi jangan banyak kali sangat. Kalau letih. Beriman dengan kalau ni letih. Sebab itu kata Nabi sallam, iyyakum wallau fa innal law minasyaitan. Jaga-jaga kamu daripada banyak sangat sebut lau, kalau, kerana ia daripada syaitan. Kalau sedap sama, lantik saya nanti kalau saya jadi wakil rakyat, beres apa? Kalau saya gini-gini, okey. Tak jadi. Dengan sebab itu kita katakan bahawa dalam hidup ni ujian semua. Tuan-tuan cari satu keluarga yang perfect, tak ada. Carilah, tunjuk kat saya satu keluarga yang perfect. Ustaz, saya ada. Apa dia? Keluarga tu kaya, keluarga tu comel, laki bini comel, anak tak ada. Keluarga tu kaya Ustaz, comel, anak ada, anak bodoh. Keluarga kaya, comel, anak cerdik Ustaz, penyakit, hak tu uzur, hak ni kecil mani, darah tinggi, sakit, duduk hospital. Anak comel, anak cerdik, anak kaya, anak berjaya, deraka pada mak pak, dak balik, mak pak menangis kot lain pula. Tak ada, tuan-tuan. Dia akan jadi cukup semua kali tu apabila asasnya ada iman dia. Beriman, maya, beriman, duduk masjid, duduk surah, bawa tangan anak, bawa tangan keluarga, pergi belajar, tu insya-Allah bolehlah. Tapi nak cari hak perfect betul tak? Tuan-tuan kaji tengok tak, orang kaya nampak hebat gini-gini dengan keluarganya, sebagai orang yang kata orang menjadi manusia memandang dan merasa kagum, tengok je ke dia. Ada tak tengok orang macam tu? Ada. Tapi tuan-tuan, di sebalik keceriaan tu, kita akan tengok sebenarnya mereka ada benda yang tak puas, tak cukup. Saya nak kisahkan macam mana kisah. Saya ingat saya selalu cerita, tapi saya ulang balik kisah. Mengambil spiritual semangat 2014 ni. Satu hari, salah seorang khalifah, putera khalifah, namanya Ali ibn Ma'mun, zaman kerajaan Abbasiyah. Anak khalifah ni
Dia tengok tiap-tiap pagi pekerja-pekerja abah dia ni, Raja Khalifah ni ramah, beratus orang, ramah. Masa tu pula dia jenis bayar hari. Petang bayar, berapa muat kerja bayar. Dalam ramai-ramai pekerja ni, dia tengok orang yang berusia, maksudnya sudah berkeluarga, tapi taklah tua sangat, berkeluarga. Tak kala orang kerja, dia kerja. Tak kala orang semayang, dia semayang. Tak kala orang makan, dia kerja. Tak kala orang berehat, dia kerja. Begitulah rutin tiap-tiap hari dia. Kerja, semayang, tu je. Berehat tak ada, makan tak ada. Jadi dah bila dok mengecam orang ni lama sangat, dia pun pergi kat orang tu. Ni, kenapa tak rehat? Tak apa tuan. Kenapa tak makan? Tak apa tuan. Tuanku tak apa tuanku. Dah awak cakap betul-betul. Kenapa awak buat macam ni? Tak ada apa, alhamdulillah. Okey. Kenapa ni awak tak makan? Orang lain makan, saya perhati awak lama awak tak makan. Maka dia pun jawab, jawapan ni mahal tuan-tuan. Tolong ingat betul-betul dalam kepala otak kita. Dia kata, tuan, saya ni sebenarnya miskin. Jadi bila saya dapat duit tu, saya buat balik. Saya tengok pasar, kedai, saya beli barang. Daripada barang tu saya buat balik, saya beri kat isteri saya, dia masak dan dia makan, kami makan bersama. Tuan-tuan, maka kata anak kepada khalifah ini, awak nak berapa? Allah, kalau kita awak nak berapa, sedap lalu. Soalan tu jarang orang tanya. Oh, kalau nak berapa, ya Allah. Tuan-tuan tahu, dia jawab apa? Tuan, apa yang saya dapat daripada gaji tu cukup. Alhamdulillah, saya puas hati, saya bahagia. Terkejut raja ni, anak putera raja ni, dia terkejut. Macam mana pula boleh bahagia? Satu malam, satu hari, dia pergi buat penyamaran. Bila orang tu balik, dia pun ikut orang tu jauh-jauh, tengok. Rupa-rupanya orang ni memang dia cakap benar dan jujur. Apa yang dia kata tu betul sungguh. Dia beli barang, dia balik, sampai rumah dia, rumah pun naif, daif. Siapa saja rumah dia, anak-anak dia berlari pergi kat dia. Zaman kita, anak kita berlari masuk bilik sebab tengok abah tahu, tengok cerita banyak orang dah tinggi. Nak tunjuk baca lah kononnya. Ataupun buat dek tahu je, carilah. Berlari, sambut gini-gini, suka gini. Isteri dia pun keluar masak. Sudah masak, lebih kurang agak dia dah masak macam kita. Kita payah kot, tumis lah, gula, macam-macam. Pelik agak ni, ya, jenis roti tabur gitu je. Makan-makan bakar, mudah sangat. Ni cerita hampir 1000 tahun lepas. Akhirnya, dah bila sudah, apa yang dia buat? Dia letak makanan ni, dia makan. Anak dia makan, cakap seronok. Sudah pada tu masing-masing pula pergi. Masing-masing pula ambil air semayang sekeluarga. Putera raja kata, aku duduk dalam istana besar. Makanan ikut order, pakaian ikut mahu, kemewahan apa nak, kehendak banyak dituntut dan diberi. Apa yang nak boleh. Tapi aku pelik, aku tak rasa bahagia. Akhirnya dia ambil sejumlah duit bapak dia, maksud ambil betul lah, bukan ambil tak betul.
ambil duit sebagai hak yang dia punya, ambil, dia pun bermusafir, berkelana, cari sebuah rumah jauh, dapat sebuah rumah, cari seorang perempuan yang baik, yang salihah, kahwin, dia sekadar cari tanah, duk berkebun sikit-sikit, sekadar itu je. Tapi orang yang melihat keadaan dia, orang nampak mukanya begitu ceria dan mukanya begitu bahagia. Tengok tuan-tuan, jadi bahagia tu tak nampak. Sebab itu kita kata ujian Tuhan ni semua sekali. Baik, soalan yang ketiga untuk direngkaskan. Terkadang-kadang kita mikir, kenapa kita nak sesuatu perkara kita tak dapat? Dan itulah yang banyaknya. Kita nak dapat belajar, nak jadi pelajar cemerlang, pekerja cemerlang, peniaga berjaya, orang yang hebat, tapi kita tak dapat. Koning kita kata orang cah keting, koning kita kata orang overtake, koning dah dapat. Kita mikir-mikir kenapa tak dapat. Banyak kali dah, letih dah. Baik dah ayah tu, letih sangat, tak dapat. Belajar dah. Kalau boleh buku nak makan, buku kan bukan suruh makan, suruh baca, dia nak makan. Maknanya nak rayaknya sungguhnya, tapi tak dapat. Kata almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Syarawi satu jawapan yang cukup hebat. Dengar baik-baik jawapan dia. Dia kata, setiap penciptaan Tuhan ini penuh dengan hikmah. Satu kalimah. Dan Tuhan dia tak buat sesuatu melainkan hikmahnya ada. Kecualinya hikmah itu berkemungkinan akalan kita mendapatinya dan berkemungkinan akalan kita tak dapat. Dan itu yang paling banyak. Maknanya otak kita, cerdik kita, bijak kita ni tak ada nak cekar lagi, tak ada nak dapat lagi, jauh ke depan lagi. Tengok. Jadi hikmah, setiap sesuatu ciptaan Allah penuh dengan hikmah. Cumanya kadang-kadang kita tahu hikmah tersebut dan banyak kita tak tahu. Baik, ketidakdapatan kita ini, katanya lebih kurang maksud, ketidakdapatan kita ini ada 3 sebab. 3 sebab. Sebab yang pertama ialah kerana usaha kita tak cukup untuk nak dapat yang tu. Itu paling banyak. Orang tanya kita, mak, mu nak dapat berapa SPN? Kalau boleh nak dapat 10 A. 10 apa? A. Sebut kuat A tu. 10 apa? A. Tapi watak dia duk tengok TV 10 jam, duk cicek 5 jam, duk baca novel, pegang buku baca, tapi tak baca buku sukatan belajar. Jadi ghalibnya dia dapat tak tuan-tuan? Tak dapat. Sebab inilah isu pertama. Kita nak, kita ada kebolehan, kita ada kemampuan, tapi syarat tak cukup. Syarat tak cukup syarat tak cukup tak Ini satu. Baik. Yang kedua, kenapa kita tak dapat? Kerana kita tak mampu untuk melaksanakannya. Berapa ramai orang dah kata, saya ni tuan, kalau jadi wakil rakyat, hebat Syekh, lebih ada umur Abang Abdul Aziz ni. Contohnya, saya akan buat yang ni, saya akan buat yang ni, saya akan buat. Tapi gaya hidup sekarang ni bukan lebih pada umur Abang Abdul Aziz, jauh lagi.
Berat benar. Jadi pada masa itu Tuhan tahu kamu tak layak nak buat, maka lebih baik kamu tak dapat. Tak payah angang-angang lah tak dapat. Kita ada anak kita. Antara perkara yang paling sukar dalam hidup kita nak beri siqah. Antara perkara yang paling sukar dalam hidup kita nak beri kepercayaan. Anak kita main kereta, dia dapat lesen. Kita kata dia, mak abah dah yakin, dah percaya je rasa. Cara bawa, cara gini. Tapi bila dah lama, dah dia masuk F1 dah, kita tak ada apalah, percaya memang percaya. Abah boleh tidur kalau membawa. Kau nak bagi pun tak apa. Masuk kubur sama lalu tanang seliang tadi. Jadi tu bila percaya tu ni nak beri siqah tu. Jadi perkara ni juga kita tengok. Kenapa Tuhan tak bagi? Kerana kelayakan kita itu kita tak mampu. Nak ni semua orang nak. Tapi mampu tak? Boleh ke tidak? Jadi tak boleh, baik tak payah lagi. Kita tengok tuan-tuan, nak menikah dengan orang comel. Orang comel tuan-tuan. Tuan-tuan tahu di Malaysia kita ini mengikut satu statistik, lebih kurang. Statistik ni tak tepat tapi lebih kurang. Untuk alat makeup sahaja, setiap tahun rakyat Malaysia menghabiskan tak kurang daripada 235 juta. Nak letak kat bicu, belakang tekak tak letak, tak bicu bibir, 235 juta. Banyak tak tuan-tuan? Biasa. Tengok. Jadi di sini kita kata masalah kita tak mampu. Yang ketiga, sebenarnya Allah tak bagi lagi kepada anda sebab anda akan diberi satu hal yang jauh lebih besar daripada itu. Kita dah target barang je, tapi Tuhan nak bagi jauh untuk besar. Kita tak nampak yang tu. Kita dah kata dapat orang ni okey-okey hak tu sikit. Tuan-tuan rasalah pemain Piala Dunia Brazil terkenal dunia, World Cup masuk, hebat. Rasa-rasa kalau kita nak ajak main mewakili salak tinggi, main tak? Main bola tu, mari kita dah kita duk cicak dengan dia, jom main salak tinggi. Dia nak main tak rasa? Rugi dia Syekh. Dia berekat sekali sepak pun dia dapat berapa? Sekali sepak tu dekat 80,000 sekali sepak je. Maksudnya nilai yang tu mahalnya. Dah bayar 880 juta, 120 juta untuk semusim. Tengok. Dia tak main macam tu. Dia senyum je lah, dia senyum je. Baik. Jadi maka begitu juga yang keempat ni, kadang-kadang kita luar jangkauan. Sebab itulah Tuhan inayah pada kita. Comanya kehidupan ni penuh dengan strategi. Berjayanya seseorang ialah apabila dia boleh buat melebihi daripada biasa. Dia berjaya. Dalam apa benda pun, berjayanya seseorang apabila dia boleh buat melebihi daripada biasa. Orang buka nasi arak, kita buka nasi arak, tapi nasi arak kita dah boleh arak. Tak laku tuan-tuan. 2 bulan tutup gulung tikar. Tapi orang tu dia buka nasi arak, bukan nasi arak saja. Kita dah mengharapkan tempat duduk penuh orang. Queue. Letih kita. Ya Allah, lama ya Allah. Buana mulut-mulut Melayu ni suka nasi arak dan ni. Jadi sebab apa? Sebab dia buat di luar daripada biasa. Bukan luar biasa tak sedap, luar biasa sedap. Bukan luar biasa tak sedap, tak ada benda pula. Begitu juga kerja pun sama, belajar pun sama, kehebatan pun sama, kebijaksanaan pun sama, politik pun sama, budaya pun sama,
agama pun sama. Kalau begitu, insya-Allah, maka luar biasalah kita dapat. Baik. Jadi akhir sekali kita kembali pada Tuhan. Allah lah yang bagi kepada kita kehendak dia. Apa yang dia nak, dia boleh bagi. Jadi akhirnya kita kembali pada ihsan ilahi, rahmat, inayah dan nikmat daripada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan hadis yang ketujuh. Larangan membunuh anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat berkenaan dosa yang paling besar sebagaimana berikut. Ayyu zambi azam? Faqala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Qila summa ayyu? Qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka. Perbuatan apakah dosa yang dikira paling besar? Maka jawab baginda sallallahu, kamu menjadikan antaja'ala, kamu menjadikan bagi Allah sebagai sekutu bagi kamu sedangkan dia ciptakan kamu. Kemudian ditanya selepas itu apa dia? Katanya kamu membunuh anak kamu kerana takut dia makan bersama kamu. Kita bunuh kecil-kecil, kalau tu beranak ramai ni maka tak cukup makanan. Maka yang ini antara dosa yang paling besar. Baik. Dalam hadis ini disebut dua dosa yang besar. Apa makna dosa besar? Dosa besar ni yang pertama memang disebut itu dosa besar kalau kita nak kenal alamat. Yang kedua, dosa besar ini adalah biasanya disebut kalimah-kalimah sama ada laknat atau sama ada dengan ancaman api neraka, maka itu namanya dosa besar. Sebab itu para ulama menyatakan dosa besar ni ada 7 berdasarkan sebuah hadis. Setengah kata ada 40, setengah kata ada 70. Al-Imam Az-Zahabi karang satu buku bertajuk Dosa-dosa Besar Al-Kabair. Dan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, mengarang kitab bertajuk Zawajir, dosa-dosa besar. Ada yang membilangnya 400 dan ada yang mengira sampai 700 dosa besar. Baik. Dalam dosa besar, dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Syirik ni kita nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain setanding setaraf dengan Tuhan. Ya zambillah, ini adalah syirik, dosa besar yang tak terampung, melainkan dengan bertaubat, taubatan nasuha, kembali semula kepada ajaran Islam sebenar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak akan ampun dosa orang yang nak syirik dengannya, tapi Allah boleh ampun dosa selain daripada itu. Baik. Isu yang kedua ialah dosa besar juga kita bunuh anak. Kita bunuh anak kerana kita takut anak ni makan bersama kita. Lari bajet, kos lari. Bunuh anak ni banyak. Yang pertama, dia bunuh bila anak tu lahir, dia bunuh anak. Dia bunuh anak macam orang Arab jahiliyah. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat. Ini biasa. Yang kedua, dia bunuh anak tu daripada dalam perut lagi, bunuh dah. Dari dalam perut lagi dia bunuh dah. Kaedah pengguguran. Sebab itu dalam majlis fatwa, bagaimana pengguguran yang dibolehkan dengan dawabit dan muqayyadat yang cukup-cukup keras. Apa dia perkara yang disebut tu betul-betul. Dia tak boleh pakai suka-suka. Ini bala. Sebab itu kalau kita tengok orang berzina, bila mengandung, fikir macam mana nak bunuh anak, nak gugur anak. Mereka sanggup buat apa saja. Maknanya lahirnya dosa zina ini dosa bunuh.
Dosa perkara-perkara macam ni banyak sangat dosa, tuan-tuan. Jadi termasuk juga orang tu dia kahwin, dia dapat anak, lepas tu dia tak mahu anak, maka dia bunuh anak. Macam-macam cara. Kita tak tahu bahawa anak tersebut mungkin memberi manfaat banyak kepada kita. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Abah kamu ke anak kamu, kamu tak tahu antara mereka hak mana yang banyak memberi manfaat kepada kamu. Jadinya bila kita tengok macam itu, bunuh anak ni masalah besar. Dan ini realiti masa kini. Ada statistik buat pengguguran beberapa tahun lepas melebihi berapa puluh ribu, berapa belas ribu, dan angka-angka itu bertambah dari semasa ke semasa. Kenapa? Puncanya maksiat. Itu je, puncanya maksiat. Jadi sebab itulah gugur anak, bunuh anak, dosa besar. Macam-macam taktik. Sebab al-umur bimaqasidiha, Allah cukup-cukup mereka. Dan Allah guna dua ayat berkenaan dengan isu makan, minum, rezeki, di mana dia bunuh anak kerana takut papa kedana. Pertama Allah kata wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Ada ayat disebut nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada ayat yang kedua disebut nahnu narzuquhum wa iyyakum. Maknanya jangan kamu bunuh anak kamu kerana bimbang kefakiran. Kami beri makanmu, rezekimu dan anakmu. Ayat yang lain, kami beri makan rezeki anakmu dan kamu. Jadi dua ayat ini nak menggambarkan kepada kita betapa jaga anak, rezeki Tuhan yang bagi. Cumanya kerja kita ikhtiar, kerja kita usaha, kerja kita tawakal, kerja kita doa, harap kepada Allah, maka Allah akan datanglah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dia. Jadi perkara macam ini kita kena iman dan kita kena percaya. Baik. Seterusnya hadis yang ke-9. Islam melarang asabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Walaysa minna man qatala ala asabiyah, walaysa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari kalangan golongan kami orang yang mengajak kepada asabiyah, bukan daripada golongan kami orang yang berperang atas asabiyah, dan bukan daripada kalangan kami orang yang mati atas asabiyah. Sahabat pernah bertanya dalam riwayat yang lain, wa mal asabiyatu ya Rasulullah, apa itu asabiyah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'ina qaumaka ala zulmi, kamu tolong saudaramu, kaum kamu atas kezaliman, dia zalim tolong juga. Maka ini maknanya asabiyah. Baik, asabiyah ni asalnya daripada kumpulan. Bila kumpulan etnik, kaum, apabila kita berkiblatkan kepada itu, namanya asabiyah. Dan asabiyah ini memang kena pertahankan, tetapinya bila dia salah kita pertahan juga, maka itu namanya asabiyah. Tapi kalau dia benar, dia menang, dia sahih, dia betul, kita pertahankan, bahkan wajib mempertahankannya. Ini asabiyah. Jadi Nabi menafikan. Sebab tuan-tuan tengok, bila datangnya Islam, orang Arab sendiri di Mekah tu pecah, bukan pecah satu, pecah berpuluh-puluh pecah. Mu Arab, aku Arab, orang ni Arab, tu Arab, Arab ni banyak. Dia ada berkabilah-kabilah. Ada kabilah Bani Hashim, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Abdul Muttalib, macam-macam Bani lagi, Bani Asad, masing-masing akan berbangga dengan puak-puak masing-masing. Jadi Islam tak mahu macam itu. Hak satu. Pergi pula ke Madinah, ada pula Arab Aus, ada Arab Khazraj. Hak Mekah ramai dah, banyak dah, hak sini pula pecah.
Jadi pecah-pecahan ini akan melemahkan suku-suku kekuatan. Sendi-sendi itu lemah sebab dia tak bergabung. Dan inilah yang berlaku dalam negara umat Islam, dalam dunia Islam masa kini. Kita akan jadi macam tu, tuan-tuan. Saya beri contoh yang paling mudah. Paling mudah. Tapi contoh ni kita tengok. Kadang-kadang tuan-tuan, kerana kita nak pecah embargo tu, payah, blok tu payah. Orang kita kaya. Orang ni kaya. Orang ni kaya tak berapa banyak. Kita tengok yang ini kaya, koperasi ni kaya, syarikat ni kaya, negeri ni kaya, negeri tu kaya. Tapi kaya itu masih lagi tak mampu untuk menjadi satu superpower yang cukup hebat, yang dianggap sebagai gergasi. Jadi mereka berjuzuk-juzuk yang tidak ada sebarang hubungan yang baik yang menyebabkan satu entiti yang cukup kuat. Jadi akhirnya hebatnya mereka setakat tu saja. Saya katakan di Malaysia kita ni sebagai contoh, negara Islam Malaysia, bukan negara bukan Islam, agama persekutuannya Islam, hebat, memang betul hebat. Tunjukkan saya satu hotel bertaraf 5 bintang Islami. Kita dah 56 tahun merdeka. Satu cukup, satu je. Hotel 5 bintang, arak tak jual, konsert hak pelik-pelik, hak ngarut, hak pakai skirt tak ada. 5 bintang. Tunjuk, bukan hotel di Bukit Bintang, hotel lain. Mungkin ada. Ni 5 bintang Islami. Tunjuk cara. Tak ada, tuan-tuan. Yang ada kalau pemain hotel ni, hotel bajet. Faham mana bajet? Itu banyak. Homestay hak rumah biasa tu, renovate sikit-sikit, modal dalam 40 ribu, 30 ribu. Tengok. Kita bukan tak kaya, tapi kita tak boleh nak jadi pemain utama. Tunjuk kepada saya 5 syarikat terbesar Malaysia ini selain daripada ditungkak oleh GLC kerajaan yang milik umat Islam. Tak ada. 5 hak besar. Kita harap PMB, kita harap beberapa syarikat yang kita kata itu pun bertungkak, tuan-tuan. Kita harap tabung haji, kita harap beberapa, itu kecil. Tapi hak syarikat besar mana ada? Sedangkan kita kata ada, kata umat Islam Malaysia akan menuju ke arah 70%. Tapi maknanya di sini kita lemah. Apabila bajet, apabila kita kata senaraian orang-orang yang muflis, senaraian orang-orang miskin, senaraian orang-orang yang gajinya di bawah 4,000, 3,000 sebulan, miskin bandar, miskin tak mana, kebanyakannya 7 ke 80%, 5-60%, maknanya lebih pada separuh lah muka orang Islam nak naik sekolah ni. YB pergi Mekah, bak aku tadi bahaya dah ramai sangat orang minta. Bukan YB sinilah, YB di Burkina Faso contohnya. Apa yang saya nak sebutnya ialah ni yang berlaku. Kita, kekuatan kita tak gembeling. Kita tak gembeling. Suara kita suara lemah. Suara itu kita cakap dari segi ekonomi. Kita tak cakap dari segi suara politik. Suara politik ni saya tak cakap di Malaysia sebab ramai dah pemikir-pemikir yang hebat. Tapi saya cakap global. Mana ada seorang pemimpin yang boleh kata jangan, tak berani. Kalau boleh, mana orang tu nak boleh? Tuan-tuan, saya nak gambarkan satu kehebatan. Bukan kita nak tengok apa. Dalam satu ceramah Presiden Amerika, namanya George W. Bush Jr. Dia senior abah dia dulu.
Kita ambil Jimmy Carter, lepas Jimmy Carter Ronald Reagan, lepas Ronald Reagan George Bush, lepas George Bush apa ni kita kata Clinton, selepas Clinton dua Bush anak, lepas pada tu Barack Obama. Kalau kita tengok George Bush, dia nak bercakap, dia sedang speech depan Senate Rama. Kalaulah kita telefon, Mr. Bush ada tak? Saya nak telefon, nak tanya ke masalah ni. Boleh tak? Wayar tu kena blok banyak dah. Tak lepas nak masuk kat dia tu. Dia pula berucap. Sekretari kata mudah hati bahasa. Tu bahasa lembut dah tu. Mana memang tak boleh lah. Sedang dia speech, Mr. President, super power, hebat. Tiba-tiba datang satu note kecil dekat dia. Presiden ni minta maaf, saya kena jawab panggilan sekejap. Pergi. Siapa dia? Perdana Menteri Israel. Telefon, tengah cakap. Tengok. Hebat tak tuan-tuan? Power. Kita nak minta temu pun kena bayar. Berapa? Cari orang ni, orang tengah, orang tepi, orang kanan, kiri, depan, belakang. Orang ni bagi. Tengok tuan-tuan. Boleh. Sebab itu zaman kekuatan Islam, memang perkara tu tak pelik. Zaman kekuatan Islam, kalau tuan-tuan baca sejarah, memang cukup-cukup hebat mereka ni. Tapi kita tak ada, sebab suara kita tak bersatu. Apa berlaku di Mesir, apa berlaku di Syria, apa berlaku di Iraq, kita tak tahu bila nuktah selesai. Salah satu puncanya asabiyah, harap sendiri tak bersatu, sehingga Menahem Begin pernah buat kenyataan. Ini Israel punya orang, cerita tahun 70-an 60-an ni. Pernah buat kenyataan, kalau orang Arab bersatu hanya dalam masa 1 jam sahaja, nescaya ganap Israel. 1 jam, 1 jam saja. Tapi kita tak bersatu, kita pecah. Kita diratah, betul kata Nabi, diratah, dimamah oleh pelahap-pelahap, pelapar-pelapar kepada makanan-makanan hidangan yang sedap. Kita tak ada kekuatan. Jamaluddin Al-Afghani ketika mana dia datang ke India, dia tengok rakyat India yang dijajah oleh Inggeris. Dia beri satu ucapan yang masyhur. Dia kata, wahai umat Islam India, dengan jumlah kamu yang begitu ramai ini, jika sekiranya Allah menjadikan kamu kura-kura, cukup atas lafaz Islam, kamu pergi berenang menuju ke Pulau England, kamu dapat menenggelamkan Pulau England dengan jumlah kamu yang ramai. Dan jika sekiranya Allah jadikan kamu seperti lalat, maka atas nama Islam, dengan jumlah kamu yang ramai ini, pergi berterbangan ke Pulau England, dapat memekak dan memberongkan telinga-telinga penjajah-penjajah Inggeris. Tengok tuan-tuan. Tapi kita tak bersatu. Orang ni dapat RM20, orang ni dapat $10, orang ni dapat $30, senyap. Ini yang berlaku. Asabiyah yang patut kita selesaikan. Ada benda kita kena marah, ada benda kita boleh sabar, ada benda kita boleh bertolak ansur. Tapi sampai kita diinjak-injak sehingga orang tengok bila sebut dunia Islam, negara Islam, terpeta dalam kepala otak kita pemalas, pengotor, lemah, miskin, papa kedana, kebuluran, kelas ketiga. Lama dah negara Islam, negara membangun je.
Menurung tak ada. Membangun je. Tengok. Tapi bila negara hak sebelah sana, semua negara maju. Negara maju, negara maju. Sedangkan rekod menunjukkan bahawa sebahagian daripada mereka diambang ke muflisan. Macam Greece, sebelah negara-negara sebelah blok barat Eropah, belah timur Eropah, begitu naif, teruk pada kita kadang-kadang. Sahabat kita mungkin pernah pergi, saya tak pergi, saya baca je lah sikit-sikit. Macam Hungary, kita contoh nama pun Hungary itu maknanya apa? Bahasa Arab, bahasa Inggeris. Tapi Hungary dan sebagainya, negeri-negeri hak sebelah tu kadang-kadang teruk, tapi mereka tetap di isytihar negara maju. Kita membangun, ya tuan-tuan. Inilah cabaran-cabaran. Sebab apa? Antara puncanya asabiyah. Sebab itu kita pecah blok semua. Orang Islam adalah orang yang satu. Kita nak masuk Indonesia, kita nak masuk ke Filipina, nak masuk Indonesia, nak masuk ke negara Brunei, payah pasport, payah. Tapi kita tengok kalau Eropah, masuk saja England, Perancis boleh, Jerman boleh, Italy boleh, macam-macam boleh. Sebab dia lebih kuat sikit pada kita dari segi hubungan-hubungan seperti sesama mereka. Jadi saya rasa sekadar itulah, dan saya pun tak dapat nak beri jawapan soalan banyak sebab kebetulan ada beberapa tugasan yang lain. InsyaAllah lain kali kita bertemu lagi. Ada beberapa perkara, solusi terbaru sudah ada sana, dan buku Indahnya Hidup Mencintai Rasulullah SAW, buku yang terbaru karya kita sempena dengan Maulidur Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh tengok macam mana sahabat cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau nak cinta ni ikut sahabat lah, dialah yang terbaik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din ilm ta'wil. Allahumma jannah minal ladzina istiqala fa yatabuna hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.